Ini ialah tutorial 19 as shown below, a 0.3 times 0.4 plate slide along a long 30-degree incline on weight. Ini ialah tutorial 19 as shown below, a 0.3 times 0.4 plate slide down a long 30-degree incline on which there is a film of oil 0.5 millimeter thick with viscosity 0.1 kilogram per meter second. Assuming that the plate does not deform the oil film, estimate the terminal sliding velocity and the time required for the plate to accelerate from rest to 99% of the terminal velocity. So di sini kita ada satu keadaan di mana kita ada satu bongkah di sini, dan kemudian bongkah ini diletakkan di atas satu lapisan minyak, dan plate ini berada pada kedudukan 30 darjah. Kita faham bahawa ada graviti yang akan bertindak seperti ini. Oleh itu kita kena pecahkan komponen daya tersebut kepada X ataupun kepada paksi ini yang akan kita gunakan di dalam kajian kita. Dan dalam masa yang sama kita memahami bahawa oleh kerana ada lapisan minyak di sini, oleh itu akan wujud satu resistance daripada shear stress. So kita ingin mengira terminal sliding velocity. So ini adalah free body diagram daripada pecahan daya yang saya tunjukkan tadi. So kita ada gravity, weight, sin theta sama dengan tau A. So kemudian kita tukar tau menjadi mu du dy. Kemudian kita beranggapan bahawa du di sini akan bertukar menjadi sliding velocity. So kita tandakan sebagai V star. So selalunya du mempunyai maksud U2 tolak U1 ataupun kita kata delta U. Tetapi sliding velocity membawa maksud bahawa had laju tidak lagi berubah. Had laju telah tetap disebabkan oleh mass bongkah tersebut yang terlalu kecil, menyebabkan kita kata fenomena fizik yang dinamakan terminal velocity berlaku. Saya harap pelajar boleh membuat rujukan berkenaan dengan idea terminal velocity. Dan kemudian kita beranggapan bahawa dy di sini adalah gap between two plates. So di dalam keadaan ini kita beranggapan ia sama dengan oil film thickness. Kemudian kita masukkan nilai di dalam equation, kita boleh dapati bahawa terminal velocity ialah 0.245 meter per second. Kemudian kita perlu mengira time required for the plate to accelerate from rest to 99% of the terminal velocity. So jadi kita kita kena berfikir secara terbuka sedikit di sini. Kita dapati bahawa di sini ada tarikan gravity, weight, sin theta. Dalam masa yang sama ada daya yang berlawanan iaitu tau A daripada shear stress. Okey, tetapi sekiranya weight dan tau A ini equal, bermakna bongkah tidak bergerak. Oleh itu kita dapati bahawa tentulah berat akan menjadi lebih besar supaya berlaku pecutan ataupun berlaku daya yang total force dia akan bertindak ke bawah. So jadi kita akan menulis W sin theta tolakkan dengan tau A akan sama dengan satu lagi force, iaitu force di sini. Okay, force ya. So oleh itu kita membawa maksud, kita mengatakan bahawa force adalah sama dengan MA. Oleh itu kita tulislah MA pada right hand side. Okey, kita untuk meringkaskan keadaan, kita gantikan nilai sin theta kepada 0.5, gantikan tau kepada mu du dy, dan kita gantikan m di sini kepada weight over gravity, dan a di sini sebagai dv dt. Kemudian kita rearrange equation menjadi seperti ini, dan kita boleh pindahkan dan akhirnya kita boleh simplify menjadi sebutan ini. Okay, kemudian kita perlu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan first order linear ordinary
ordinary differential equation. Oleh itu kita susun sebutan ini menjadi seperti ini. So kemudian kita melihat satu cara yang dinamakan integration factor, dan ia adalah berdasarkan rumus ini. Eksponen integration p dot dx. Oleh itu kita kena ubah suai sedikit sebutan kita. So daripada sebutan yang ada kita seperti ini, kita beranggapan bahawa ini adalah nilai p dan ini adalah bersamaan dengan nilai q. Dan daripada rumus idea integration factor di sini, kita boleh menulis eksponen kameran mu ag over wy dt. Okey, kita kamerkan nilai di sini, kita boleh dapat eksponen kuasa mu agt over with wy. So kemudian kita darabkan nilai tersebut dengan untuk semua parameter yang ada di dalam equation kita. So ini equation yang kita ada, kita darabkan semua dengan nilai epsilon yang kita ada. Dan kemudian kita dengan menggunakan idea ini, kita boleh simplify rumus ini, okay, kepada bentuk ini. So kemudian kita integrating both side kerana kita perlu menghilangkan terms differential form tersebut. So kita integratekan kedua-dua bahagian. So kita dapat nilai ini di sebelah kiri dan kita dapat nilai ini di sebelah kanan, dan kita ada satu nilai pemalar. So kemudian kita kata, so yang ini saya harap pelajar faham. Kita integrate epsilon, so kita bahagikan dengan nilai pembezaan yang ini. Okey, so kemudian kita akan dapat seperti yang tertera di slide ini. Kemudian kita bahagikan kedua-dua nilai ini dengan nilai epsilon di sini, so kita boleh mendapat seperti equation 2. So oleh itu kita perlu mengira apakah nilai C. Kita perlu masukkan boundary condition. So di dalam keadaan ini kita mengatakan ketika ia slide jatuh di sini, kita dapati bahawa pada kedudukan pada masa kosong, had lajunya masih lagi belum bergerak, iaitu kosong. So oleh itu kita masukkan nilai tersebut, kita boleh dapati bahawa nilai C sama dengan negatif 0.5 wy over mu a. So di sini saya harap pelajar tidak masukkan nilai y sama dengan kosong kerana nilai y di sini bersamaan dengan film thickness. Kemudian kita masukkan dalam equation, kita boleh simplify dan menjadi equation nombor 4. Kemudian daripada equation part A, apa yang kita ada di sini ialah seperti ini. Kita gantikan nilai V star ini. Okay, kemudian kita boleh menulis nilai V star adalah sama dengan nilai ini. Okey, seterusnya apa yang kita buat di sini ialah kita substitute nilai 5 kepada 4. Kerana apa? Kerana equation yang kita ada di sini sebenarnya tidak mempunyai nilai V star. So maknanya kita tidak boleh nak masukkan nilai terminal velocity. So apabila kita telah masukkan, kita masukkan juga keadaan ini. So iaitu kita katakan bahawa kita ingin mencari nilai dalam keadaan 99% keadaan terminal velocity. Oleh itu kita membuat hubungan nilai V ialah 0.99 V star dan nilai T menjadi T star. Kemudian kita masukkan ke dalam equation yang kita ada dan kita boleh selesaikan. Kerana apa? Kerana nilai epsilon sekiranya kita bawa ke sebelah kanan, dia akan menjadi nilai ln di sini. Dan kita boleh selesaikan, kita boleh dapati bahawa nilai T di sini ialah 0.23025 saat.
Ini adalah tutorial 11, estimate the viscosity of hydrogen at 86 megapascal and 49 degrees Celsius and compare with the measured value of 45 micropascal second. So, dalam keadaan ini kita dapati bahawa pressure yang diberi adalah terlalu tinggi, iaitu setinggi 86 megapascal. Oleh itu, kita tidak boleh menggunakan ideal low density method. So, low density method membawa maksud kita hanya comparekan ataupun kita buat ratio perubahan di antara viscosity terhadap temperature. So, selalunya dia akan mempunyai idea of mu over mu naught sama juga dengan temperature over temperature naught by the power of n. So ini yang dikatakan low density method, kerana dalam keadaan ketumpatan yang kurang, ketumpatan yang rendah, kita boleh menggunakan idea ratio seperti ini. Tetapi apabila pressure terlalu tinggi, kita pun boleh faham gas bermaksud kita tekan gas itu dengan tekanan yang tinggi. Oleh itu molekul gas kita mampatkan, membawa maksud density telah akan menjadi lebih tinggi. Kemudian ini adalah table yang menunjukkan critical point constant untuk common fluid. So di sini kita dapat lihat kajian terdahulu yang dibuat, contohnya diberi critical pressure, maknanya kita cuba untuk tekan gas tersebut, contohnya hidrogen di sini sebanyak 12.8 atm, maksudnya 12.8 darab 101.3 kilopascal. So kita dapati bahawa nilai viscosity criticalnya di sini, dan ini adalah nilai thermal conductivity. So, ini adalah kajian yang dibuat oleh saintis yang terdahulu. Kemudian kita akan menggunakan, kemudian mereka akan plot satu graf dan kita akan cuba mencari ratio perubahan tersebut berdasarkan graf yang telah disediakan. So, jadi apa yang perlu kita buat? Pertama sekali, kita perlu mengeluarkan maklumat ini daripada table. Kita tahu untuk gas nitrogen, critical temperature-nya adalah 227 degree Rankine, critical pressure adalah 33.5 atm dan critical viscosity adalah 1.8 darab 10 kuasa 5 pascal second. Kemudian kita kena ubah temperature daripada degree Rankine kepada Kelvin. So dengan menggunakan rumus ini, kita dapati ia bersamaan dengan 126.11 Kelvin. Kemudian kita mengira reduced temperature. So reduced temperature adalah menggunakan ratio ini. So maknanya suhu yang keadaan yang ingin kita kaji dibahagikan dengan critical temperature. So kita ada 2.553 Kelvin. Seterusnya kita mengira tekanan pula. So tekanan diberi dalam bentuk 33.5 atm. So kita darabkan dengan 1 atmosferik 101.325 kilopascal. So kita ada sekitar nilai ini. So kemudian kita mengira reduced pressure. So kita dapat sekitar 25.336. So kemudian kita perlu refer kepada figure 1.17 kerana apa? Ini adalah graf hubungan di antara reduce temperature dan reduce viscosity. So garisan di sini sebenarnya adalah reduce pressure. So ditunjuk seperti ini. So jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena plotkan berdasarkan keadaan semasa kita. So contohnya kita ada reduced temperature adalah 2.5, oleh itu kita ada sekitar di kawasan ini. So kita kena plotkan satu garisan di sini. Kemudian kita ada reduced pressure sekitar 25, oleh itu kita perlu ambil line ini. Okay. Dan kemudian kita nyatakan bahawa titik persilangan ini kita bawa ke sebelah kiri, kita dapati bahawa nilai mu R di sini ataupun reduced viscosity adalah lebih kurang sama dengan 2.5. So daripada nilai 2.5 inilah kita akan membuat pengiraan. So setelah jika kita mengira, kita boleh mengira bahawa mu
sama juga dengan 2.5 darab 1.8 darab 10 kuasa negatif 5, kita boleh mendapatkan nilai iaitu sekitar 45 micropascal second. Cuma saya harapkan dalam keadaan ini pelajar perlu faham, sekiranya pelajar mempunyai nilai yang tidak tertera di dalam graf. So contohnya kita ada katakan 15. So jadi pelajar perlu faham, pelajar kena melukis graf sendiri di sini. Contohnya di antara 10 dan 25, kita anggap di sini adalah 15 dan di sini adalah 20. Jadi pelajar bolehlah melukis graf untuk nilai 15 di sini dan melakukan pengiraan yang sama, maknanya ambil nilai di sini, crosskan pada tempat imaginary line yang kita lukis dan akhirnya kita akan dapat satu nilai yang baharu. Okay. Untuk kebanyakannya untuk reduce pressure melebihi 25, kita kata terlalu amat sedikit application yang terlibat. Graf ini insya-Allah boleh menyelesaikan control parameter yang kita selalu gunakan dalam akhbar.